Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla wa man yudlil fala hadiyalah wa nashhadu an la ilaha illallah wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'd. Alhamdulillah, tuan-tuan dan puan sekalian, syukur Allah sayang kita semua. Saya banyak soalan wanita yang tanya, bukan orang, ratus mungkin ribu orang tanya, mereka dalam diuji dengan murung, dan anak-anak dalam rumah tangga hari ini dalam keadaan macam-macam ujian yang datang, musibah datang, anak-anak hilang kasih sayang sebagainya. Saya pun baca-baca banyak soalan-soalan macam ni. Saya sajalah nak pesan buat diri saya sendiri yang suami lelaki ni, dan semua lelaki-lelaki kat luar sana, cuma kerana Allah tidak adakan yang lain. Dia kata ini ramai orang yang jadi ketua keluarga, tapi dia sedar yang dia ketua keluarga, satu keluarga lain je. Dia mengakibatkan isteri, anak-anak menanggung penderitaan bukan sehari dua, bahkan bertahun-tahun. Bahkan bertahun-tahun. Ada orang tengok keluarga tu bagus, baik je, tapi yang menanggung dalam rumah tangga tu sendiri, isteri, anak-anak. Itu tuan-puan sekalian, antara kunci dia yang mudah saya nak kongsikan. Yang paling orang tak sedar, kadang-kadang dah berkeluarga, ada anak-anak, tapi hidup masih macam orang bujang lagi. Sebab tu bila kita masuk rumah, contohnya dalam ada satu hadis saya baca, dia cerita tentang sifat orang Islam ni, dia sebut rukun Islam. Tapi yang keenam adalah hadis tu tulis, Nabi SAW kata antara sifat dan ciri orang Islam, masuk rumah mesti beri salam, masuk rumah beri salam. Hari ini kadang-kadang banyak masuk salam tu sejahtera, kasih sayang, kebaikan, mendoakan ahli keluarga. Kalau tak ada orang pun beri salam. Bayangkan kalau ada orang, kita kena beri salam pada orang. Maksudnya masuk rumah beri salam. Kemudian kita tengok keadaan apa, beri salam, kita tanya, kita doakan sejahtera untuk keluarga. Tengok isteri kita di tengah apa, kita salam, cium dia. Nabi SAW buat setiap kali keluar masuk rumah, Nabi SAW cium isteri dia. Setiap kali nak pergi solat pun, nak masuk keluar rumah, Nabi cium isteri. Tahu keadaan dia, ehwal dia. Tadi keluar dia buat apa, masuk dia buat apa. Kadang-kadang dia uruskan kerja kat rumah yang tak sudah-sudah, tak siap-siap. Tuan-puan tahu macam mana kerja uruskan kat rumah tangga ni. Kadang-kadang kita sendiri, isteri sakit, macam saya isteri sakit panjang, jaga keluarga, so kita rasa begitu susah makan diri sendiri dulu. Siang malam tak berhenti-berhenti, sampai hari-hari terakhir dalam hidup pun mereka masih khidmat untuk keluarga siang malam. Kita kahwin, bila kita akad nikah, sebenarnya kita telah berjanji dengan Allah SWT. Kita akad nikah ni, kita berjanji dengan Allah. Sebab tu akad nikah bukan wanita yang akad nikah ni lelaki. Akad nikah ni lelaki. Wanita dia kena setuju, tapi kita yang akad nikah terima janji ni ialah kita seorang lelaki. Perempuan angguk-angguk kat belakang, senyum-senyum setuju. Tapi akad nikah ni kita lelaki. Maksudnya kita ambil anak orang, kita ada anak perempuan, orang ambil anak kita, dan kemudian kita dah jaga puluh tahun, kita sekolahkan dia, kita didik, kita bimbing dia, kita sayangi dia, kita dukung dia. Tiba-tiba kat suami, kita tak hargai, tak jaga dia. Hak dia begitu besar. Sebab tu Nabi kata yang terbaik di kalangan kamu, orang paling baik tak ada ahli keluarga dia. Tapi apa jadi, orang bila kahwin, masuk rumah terus kadang-kadang tengok info. Anak datang, tepi-tepi, bapak sibuk ni. Terus sandar kat sofa, sibuk dengan. Patut yang beri keutamaan kita yang pertama ialah isteri kita, anak-anak kita. Kalau ada mak ayah kita di rumah, ni tak kita pegang handphone, tengok anak tepi-tepi, bapak sibuk. Anak tak sempat nak main tepi-tepi, jangan, bapak sibuk. Tepi-tepi alung, bapak sibuk. Beri salam pun tak. Kadang suruh anak cepat tidur, bapak nak tengok TV sampai tengah malam, tak tidur. Nabi SAW tidur dengan isteri selimut. Bahkan isteri tengah baring, Nabi masuk dalam selimut. Isteri dia sedar. Ummu Salamah lari, Nabi kata, mai masuk dalam selimut. Nabi bergurau-gurau. Ni tak kita tengok TV, pegang handphone. Daripada sampai balik kerja, kat rumah kita sebenarnya ada masa, maaf tuan-puan, kat rumah ni tak sampai sejam masa kat rumah. Tak sampai sejam. Kalau kira kita pergi masjid sebagainya, lepas isyak ada sejam je. Sebelum anak kita tidur, sebelum isteri kita rehat, dah nak satu hari urus anak-anak yang bekerja lagi, balik nak turun masak, dia tak pergi masjid, urus keluarga. Ada sejam je kat rumah. Lepas tu saya kata setengah jam buat taklim, setengah jam berbual dengan ahli keluarga. Tapi tak tinggal 1 jam, tiba kita bantai tengok TV, tengok handphone. Tak salah gadget ni, tapi jadi penyakit. Dan bukan seorang, ada yang wanita-wanita jadi murung, dah urus rumah tangga sendiri, berkahwin sama-sama.
Kadang-kadang kerja sama-sama, tapi kat rumah seorang buat. Kita manusia kan. Kalau kita tengok orang susah angkat berat, kita boleh lari tolong dia. Sian makcik, sian orang tua ni, sian orang ni jatuh ada orang accident kat jalan raya. Kita siap berhenti. Sikit je kemangan langgar belakang, jalan belah kanan, accident kiri kanan semua jam. Tapi dalam rumah tangga kita, isteri kita sakit tangan, saya pernah pergi hospital, ada wanita sampai kena terapi tangan, dukung anak sakit pinggang, lutut. Bayangkan kanan nak dukung, kiri nak dukung, pegang tangan anak lagi, bawa beg lagi. Sebab tu tuan-tuan sekalian, kita manusia. Tidaklah untuk jadi terlalu je Romeo Juliet, tapi cukup jadi orang yang ada perasaan. Kita tengok isteri bekerja kat rumah, masuk rumah tengok isteri tengah jum baju, tolong tengah basuh ni, ambil sampah, buangkan. Kita nampak ni bilik air kotor, tolong bersihkan rumah, tolong kemaskan. Anak pula tanya apa balon, tunjuk tu dua kena tanya apa, tengok adik bukan marah, tengok ni bergaduh kenapa ni, anak ni berebut. Kita baru tengok kejap anak bergaduh nak marah, si kita tengok dia persiap tadi 24 jam tengok kita tu. Tuan sekarang jangan jadi kita sibuk dengan handphone sih kan. Kita ada isteri Allah beri anugerah, kita tengok handphone. Kita ada isteri anugerah Allah, ada pasangan hidup, kita tengok TV sampai tengah malam. Ada yang lagi penyakit main game sepanjang malam, main game. Tengok pergi berjalan-jalan kawan-kawan macam orang bujang, berbual, tak ingat dunia. Kalau nak buat dakwah tak apalah, malam sekali. Tapi ni tak, sampai tengah malam kita berbual, duduk macam tu. Saya pesan diri kita, kadang macam mana anak-anak nak nampak cinta kasih sayang. Apa jadi kat anak ni, tengok mak ayah tak ada, macam tak ada kat rumah. Maaf saya cakap untuk diri saya lah. Kadang-kadang kita berbual kawan-kawan, isteri kita dapat satu hari tanya khabar dia pun tak, beri salam pun tak, masuk rumah beri salam pun tak zaman hari ni. Ya tuan-puan sekalian, sebab tu dia tak sedar apa-apa tanggungjawab keluarga. Keluarga inilah kasih sayang, cinta, tanggungjawab. Dan tuan-puan sekalian, mudah-mudahan Allah SWT bantu kita. Kita berasa untuk keluarga. Nabi SAW balik rumah pegang tangan Hasan, Husin, Ali. Nabi letak kat paha kanan, Nabi cium Hasan, Nabi cium Husin, Nabi peluk keluarga. Mula-mula Nabi sampai rumah, Nabi buat macam tu. Sambil Nabi ucap, Ya Allah, saya sayang keluarga saya. Ya Allah, saya sayangi mereka. Ya Allah, saya sayangi orang-orang yang menyayangi mereka. Selalu Nabi buat, banyak kali hadis ni diulang. Nabi sampai rumah, Nabi peluk keluarga. Ya Allah, saya sayang keluarga saya. Ya Allah, saya sayangi mereka, dan saya sayangi orang-orang yang menyayangi mereka. Jadi tuan-puan, mudah-mudahan orang lelaki yang jadi ketua keluarga ni, tuan-puan lihat kat dunia ini, seorang ketua silap bukan seorang menanggung banyak. Dan keluarga pun sama. Ada anak-anak yang derita, ada wanita-wanita jadi murung, sedih, sakit. Bukan sehari dua tuan-puan. Kalau sebab tu kita berjalan sebagai lelaki ni, kita doakan keluarga, didik keluarga dengan solat, bangunkan keluarga dengan solat, dengan taklim. Kemudian peluk keluarga, beri salam. Lepas beri salam, masuk salam tu sejahtera. Tengok isteri kita sejahtera ke tak, tengok anak kita sejahtera ke tak, keluarga sejahtera ke tak. Ada sahabat Nabi ada masalah hutang, Nabi ajar masuk rumah beri salam. Orang dulu faham mana salam. Tengok keadaan keluarga, tengok keadaan anak, tengok keadaan isteri kita, ambil tahu keluarga kita. Kita bukan duduk seorang-seorang, kita ada keluarga. Kemudian baca surah Al-Ikhlas 3 kali, selawat. Sahabat tu buat masalah hutang dia selesai. 2 hari dia buat masalah, berapa hari masalah hutang selesai. Selalu bersusah. 3 hari dia beri salam, surah Al-Ikhlas 3 kali, selawat. Allah selesaikan masalah hidup kita dunia akhirat. Rezeki mencurah-curah, kebaikan datang, rahmat datang. Jadi mudah-mudahan Allah SWT bertaufik pada kita semua. Mudah-mudahan Allah pandang kita, Allah sayang kita, dan terima kita semua. Saya tengok satu wanita dekat hospital, saya pernah pergi hospital, tiba ada lelaki nangis kat surau, nangis kuat lelaki ni, baik lelaki, nangis kuat-kuat. Saya tanya kenapa bang, dia kata saya nangis, saya kesian, saya sakit nak bersalin, susah. Dia nangis, rasa bersalah. Dulu selalu buat salah kat isteri dia bersalin, nak bersalin, mengandung, sakit. Saya kata macam tu lah bang, isteri kita mati banyak kali untuk kita, keluarga. Jadi kita belajar sayang keluarga, tengok keluarga dengan rasa sayang. Allah beri kita pahala yang sangat besar. Jadi tuan-puan, inilah antara perkara yang penting dan besar. Contoh kalau isteri dengan mak kita, ada orang jumpa saya nak ceraikan isteri dia. Sebab apa? Sebab mak dia bergaduh dengan mak dia, isteri dia biadab dengan mak dia. Saya beritahu tuan-puan, sebab itulah diberitahu mak punya keutamaan besar, isteri juga menjadi keutamaan kita. Bila mak kita check, kalau mak kita sayang mak kita hormat, doakan dia. Kita nasihat isteri kita dengan baik supaya hormat mak kita. Dalam masa yang sama kita tengok, kalau kadang-kadang mungkin ada masalah, kita cuba bantu. Kita ketua kan, jadi orang yang bijak menguruskan.
dia nak cerai, saya kata bukan cerai macam tu, isteri pun tanggungjawab, mak pun tanggungjawab. Jadi kita orang ketua yang bijak, 2 orang je nak urus. Nabi SAW urus satu dunia. Kita mak dengan isteri 2 orang pun kita tak boleh nak ambil hati mak, ambil hati isteri. Itu namanya bijak. Orang yang bijak, dia ambil hati mak, dia ambil hati isteri dia. Dia tegur dua-dua tanpa dua sakit hati. Dia hormat dua-dua, tak marah dua-dua, tapi dua-dua berubah jadi lebih baik. Dan mak kita pun manusia, dia buat silap kadang-kadang. Tapi bukan kita marah, kita benci dia, kita lawan dia. Tak, satu je silap dia. Mungkin dia teraniaya isteri kita, ataupun mungkin isteri kita yang selalu bersifat tak hormat kat mak kita. Apa kita buat? Kita hormat mak dia, sayang mak dia, nanti dia hormat mak kita. Contohnya mak kita pula bila selalu marah isteri kita, kita buat macam mana? Kita buat beri hadiah. Ni isteri bagi, cakap isteri selalu puji mak, isteri sayang mak, isteri kata macam ni pasal mak tu tak, malam-malam saya dengar, walaupun tak betul, bukan tipu cerita, insyaAllah memang itu. Isteri mantan saya dengar isteri saya doa untuk mak, nangis-nangis. Contohnya kita rapat hubungan mak kita dengan isteri kita, kita puji dia, cakap yang ni puji, yang ni kita jumpa cakap yang mana tadi mak puji awak, mak kata dalam dunia ni awaklah menantu paling baik. Sebenarnya mak kita tak pernah cakap macam tu. Engkau lah, sayanglah menantu paling baik. Kalau orang terbalik tak apa, tapi kalau sayang tak balik, mak tak lena tidur, tapi dia asyik marah saya je bang. Biasalah, kalau sayang mestilah dia marah. Contoh dengan mak pula, cakap mak, anak bagi ni beri hadiah, sebenarnya kita bagi duit, cakap ni isteri bagi, puji dia. Kita rapat hubungan mak dengan isteri kita, mak mertua kita, mak kita dengan isteri kita, atau mak, begitulah lebih kurang tuan-puan. Tu jadi orang bijak. Mudah-mudahan Allah SWT beri kita taufik. Dan sebab kita ketua, sebab Allah buat kita yang akan nikah, bukan isteri kita yang akan nikah. Ya, mudah-mudahan Allah Ta'ala beri taufik, insyaAllah. Jadi tuan-puan sekalian, malam ni saya ada program kat PJ, jemputlah datang. Dan insyaAllah esok ada program di Bangi. Dan cuti sekolah ni ada program camp 3 hari 2 malam. Boleh hantar anak-anak, mak ayah, suami isteri boleh datang, hantar anak, ada ceramah untuk mak 2 jam. Dan mudah-mudahan Allah SWT beri taufik dan hidayah bagi kita semua. Ingatlah, setiap kita adalah kullukum ra'in wa kullukum mas'ulu ar-ra'iyat. Kita adalah pemimpin, penjaga, dan kita akan ditanya atas setiap apa yang di bawah jagaan kita, isteri kita, anak kita. Kita akan tanya oleh Allah SWT, kita akan terlepas. Jadi ingatlah amanah Allah yang besar. Tak lama kita hidup. Entah malam ni kita meninggal dunia, tak lama dah. Malam ni kita tinggal dunia, jumpa Allah. Alangkah indahnya kita jumpa Allah dan keadaan kita telah menunaikan amanah. Hidup ni bukan untuk apa kita nak, hidup ni untuk apa Allah nak. Itu untuk daftar program tadi, daftar www.transformjiwa.com atau WhatsApp 07 3666 848. Atau program ada buku Isteri Ku Bidadari, ramai dah order, dah tempah, masya-Allah. Boleh terus order, ada package tu 013 2984 984 Isteri Ku Bidadari. Saya tulis dalam tu ada 11 kaedah bimbing keluarga. Salah satu tadi bab-bab yang saya sebut tadi lah. Mudah-mudahan Allah SWT terima. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua. Saya doa tuan-puan bahagia sampai syurga, dapat anak saleh saya.